Assalamualaikum, salam ceria. Kita sambung lagi tuan-tuan puan sekalian tentang korban ni. Saya ni di homestay ataupun Ikhwan In di BCH ni. Sendiri letak atas meja ni, letak handphone, kita rakam sendiri. Tak gunakan khidmat siapa. Jadi sempoi lah kan. Minta maaf lah kalau tak sempurna. Dia goyang-goyang ke apa ke. Kita buat taklah semahir RPU. Tapi yang penting nak cuba sampaikan bab korban ni dah dekat, atau besok kita nak mula korban kita ulang kaji lah. Baik, kita masuk ke perkara cara menyembelih korban, supaya kita dapat sembelih korban tu dengan agak sempurna lah. Mudah-mudahan ada penambahbaikan setiap tahun kita melakukan ibadah korban, kerana oleh kerana tak sentiasa kita amalkan, ada mungkin ada benda yang kita lupa kan, jadi kita ulang kaji. Jadi tuan-tuan, puan, anak-anak sekalian, cara menyembelih korban ni adalah seperti yang kita sebutkan di sini dalam berikut. Pertama sekali, niat atau qasad untuk sembelih korban tu. Antara contoh niat untuk menyembelih korban ni, supaya lebih detail, lebih tepat, sebenarnya kita asingkan binatang tu, orang tu nak korban ini untuk korban, dia dah niat dah tu kayaknya. Tapi kalau diwakilkan sebagainya kan, macam mana cara niat dia kan. Contoh lafaz niat untuk korban sunat lah, korban biasa, bukan korban nazar. Kita ambil korban sunat dulu. Contoh lafaz niat oleh penyembelih korban yang sunat ni, kalau seekor binatang itu dia yang tak berkongsi dengan orang lain, macam mana niat dia kan. Dia tahu ni dia sembelih kambing atau lembu ke atau kerbau ke, dan dia sendiri nak sembelih, dan dia pun tak ada kongsi dengan orang lain. Dia nak niat macam mana kan. Bagi penyembelih yang kita sebutkan tadi ni, bagi yang menyembelih untuk diri dia sendiri ni, dia boleh lalukan di hatinya, ataupun dia niat lah, niat dia sebut pun tak apa dulu kan, inilah korbanku kerana Allah Ta'ala. Dalam hati tu niat lah, ini korbanku kerana Allah Ta'ala. Itu pun dah cukup lah. Niat korban ni macam itulah. Bagi penyembelih yang tak menyertai korban, dia sembelihkan untuk orang lain, dia tak serta itu, dia tukar sembelih je. Dia katakan inilah korban, contohnya orang tu nama Ashraf, inilah korban Ashraf dan aku mewakilinya kerana Allah Ta'ala. Maka dia pun sembelih lah. Inilah korban Ashraf dan aku mewakilinya kerana Allah Ta'ala. Kalau seekor binatang yang lembu ataupun kerbau ataupun unta, dia 7 orang berkongsi bahagian, penyembelih tu yang penyembelih tu dia sertai sekali pula. Jadi dia sebut inilah korban aku dan aku mewakili, sebut nama-nama tu, Ahnaf, Battal, Fahim, Aisyah, Bar, Qani'ah, kerana Allah Ta'ala. Dia tu sertakan pisau, dia niat diri dia dan mewakili siapa-siapa itu untuk 7 bahagian. Ini contoh supaya kita ulang kaji, supaya mudah kan kita nak sembelih. Biasanya orang main print out kan, tak situ, tak terlupa nama-nama tu. Bagi penyembelih yang tidak menyertai korban dia, inilah korban, contohnya korban Abang Amin, Ilhami, Rafiq, Hafiz ke, Kak Kam ke, Cikgu Nora, Mami. Aku mewakili mereka kerana Allah Ta'ala. Yang sebaiknya ada kertas, dah saya cakap kan, mudah. Letak tu, sembelih bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Korban nazar pula macam mana? Korban nazar ni dia lebih kurang yang tadi jugalah, cuma dia berbeza. Tentang nazar tu kena disebut lah, yang tentang ini korban nazar kena ta'yinkan lah, jelaskan lah kan. Korban nazar tu contoh lafaz niat ni, penyembelih korban kata, kalau seekor binatang yang dia tak ada kongsi dengan orang lain kan, dia sendiri saja dan dia sendiri tukang sembelihnya. Macam nak cakap, dikatakan inilah korban wajib ke atasku kerana Allah Ta'ala. Bagi penyembelih yang tak menyertai korban, inilah korban yang wajib ke atas. Contohnya dia untuk Norman, inilah korban yang wajib ke atas Norman dan aku mewakilinya kerana Allah Ta'ala. Begitulah kalau binatang yang berkongsi 7 bahagian. Bagi penyembelih yang menyertai korban, inilah korban wajib ke atasku dan ke atasku Dama, Darwis, Irmawan, Zai, Samiha, Samaha, kerana dan aku mewakili mereka kerana Allah Ta'ala. Dia sembelih lah.
Bagi penyembelih yang tidak minta korban, dia sebut nama-nama tu. Inilah korban yang wajib ke atas. Sebutkan nama-nama tu. Hasan, Deya, Ubay, Hakim, Syuhada, Umu'ani, Hatiji, apa semua. Dan aku mewakili mereka kerana Allah Ta'ala. Jadi dia kena sebutkan tu, korban wajib kena sebut wajib. Korban sunat tadi sekadar dia je lah. Jadi penting ni supaya tepat pelaksanaan dia. Kemudian tuan-tuan, puan, anak-anak yang Kristian, kena membaringkan haiwan korban tu menghadap kiblat. Dia punya bahagian kanan tu sebelah atas, ataupun dia punya rusuk yang sebelah kiri di bawah, rusuk yang kanan sebelah atas. Kira-kira tangan kiri penyembelih tu sebelah kepala haiwan tu, tangan kanan dia dengan pisau dia baringkan hadap, begitu keadaan menghadap kiblat, kepala dia angkat sikit supaya mudah dia menyembelih. Jadi pastikan yang pegang tu semua kuat, kerana kalau meronta, orang yang nak sembelih tu nak pastikan urat-urat tu putus. Jadi dia nak kawal senjata tajam yang dia pegang lagi. Jadi yang lain tu kena pastikan betul-betul lah pegang haiwan tersebut, dan direbahkan dengan guna tali yang sesuai, tempat yang sesuai, dan tak menyebabkan kecederaan lah kepada haiwan yang kita nak sembelih tu, nak korbankan. Yang ni kena banyak menyertai sembelihan baru kita dapat dia punya pengalaman tu. Kerana maklumlah haiwan ni kadang-kadang agresif, kena pastikan kan. Kemudian baca Bismillahi Allahu Akbar. Nak sembelih tu bacaan dia bukan Bismillahirrahmanirrahim. Memanglah Allah tu maha pemurah, maha penyayang, tapi ketika sembelih tak sesuai baca yang tu, kita ulama mengatakan sunnahnya baca Bismillahi Allahu Akbar. Itu selawat Allahumma salli ala Muhammad, dan niatlah dari hati tu korban yang kita sebutkan tadi tu, sembelih. Ataupun boleh juga bertakbir di awalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sembelih. Yang biasa kita buat, kita takbir ramai-ramai kan, ramai takbir raya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penyembelih tu dia baca lah yang patut dibaca. Tapi yang keliling tu pun menghidupkan suasana majlis korban ni besar kan. Raya haji ni raya besar, raya korban ni raya yang lebih besar dari raya puasa lagi. Jadi kita kerana sejarahnya sampai kita dalam sembahyang lah kita sebut keluarga Nabi Allah Ibrahim sanggup serahkan segala-galanya tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, menyembelih hendaklah memegang kulit tengkuk haiwan di bahagian bawah dagunya dan menarik sehingga nampak jelas kulit dia. Dia kena tarikkan haiwan tu, kadang-kadang dia ada dia punya kulit yang geleber-geleber tu. Nak pastikan tarik tu. Sebab kita nak sembelih leher dia kan, tapi kena selesaikan kulit dia dulu. Kulit dia panjang tu. Tarik tegang betul. Bau betul-betul. Letakkan senjata pisau kita atau parang kita tu lah untuk kita sembelih. Yang letakkan alat penyembelih tu di leher. Di leher tu, dan dengan ada orang kata dia ukur dengan panjang telinga tu kat ujung tu letak leher, dekat mata pisau. Macam-macam cara lah kan. Kena putuskan halqum dia, urat mari dia, dan 2 urat di leher di kiri dan kanan haiwan tu. Urat tu dia bukan dalam bahasa dia panggil wadajain. Tu kena selesaikan, kena putuskan. Jadi kena pastikan putus. Tidak nanti kalau dalam mazhab kita ni dikira bangkai kan, kita tak boleh angkat pisau tu bagi selesai betul. Jadi pisau tu pastikanlah tajam betul, ataupun parang tu kena tajam betul kan. Penyembelihan hendaklah dilakukan dengan kadar segera dan tidak diselangi dengan amal-amal lain. Jadi kena segera sembelih tu kan. Kalau betul-betul tajam parang tu, kita letak dan leher dia ada tegangkan, letak tu terus. Memang segera lah. Tapi kalau sembelih macam tu dengan pisau yang tak tajam tu, Allah, nyanyi binatang tu kan, dia bangun balik kan, bahaya kan. Kemudian berdoalah kepada Allah SWT dengan bacaan doanya, Allahumma inna hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini darimu dan untukmu kan, terimalah ibadah korbanku ini, ataupun ibadah korban kami ini, fataqabbal minna, katakan. Bolehlah niat. Jadi korban ni sunat diamalkan. Setiap tahun kita disunatkan mengamalkannya. Dengan lagi ada ulama mengatakan kalau tak boleh juga sekali seumur hidup pun jadilah. Tapi sebenarnya dia amalan yang setiap tahun dibuka peluang untuk kita berkorban. Kita kenalkan sejarah Nabi Allah Ibrahim dengan keluarganya yang sedikit pun tak cakap dengan Tuhan tu tidak kan. Ia terima je arahan dari Tuhan tu, semua terima, tak ada sikit pun tak cakap tidak dan sebagainya. Sedangkan benda tu yang arahan tu berbentuk macam mustahil kan. Nak dibuat tu macam
Tak mampu lah kalau kita dengar tu pun Allah. Nak kena tinggal kan. Tinggal dengan anak, dengan baby. Seorang ibu yang dengan anak kecil dia tinggalkan di padang pasir tanpa ada bekalan apa-apa kan. Tapi terima kan. Kena arahan dari Allah, terima je. Datang setahun sekali. Lepas tu ketika umur dia dah remaja tu, dia arahkan sembelih pula. Allah, bukannya mudah kan. Tapi itulah yang berlaku. Dan mereka berjaya melepasinya. Akhirnya dalam ibadah kita umat Islam kena sebut nama-nama mereka itu kan. Dekat dalam tahiyat kita kan, Allah jadikan tahiyat kita itu ada kita sebut nama Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Allah Ibrahim, kerana dahsyatnya mereka itu dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Jadi kita mengambil pengajaran lah, pengorbanan mereka itu sangat-sangatlah Allah nilai, dan sangat-sangatlah Allah minta kita tiru, supaya kita dapatlah keberkatan dari Nabi Allah Ibrahim dan juga keluarga Nabi Allah Ibrahim, dan untuk Rasulullah dan untuk kita semua. Jadi itu saja yang saya kongsikan di siri yang ketiga ini. Ampun maaf kalau tidak sempurna. Mudah-mudahan kita ambil pelajaran lah sebab tu. Kerana ada orang yang sembelih dia terbalik tu. Sepatutnya di atas rusuk kiri, yang rusuk kanan tu di sebelah atas, rusuk kiri tu di bawah, dibaringkan tu di atas rusuk kiri, terbalik. Jadi kalau tak betul tu tak cantik lah kan. Taklah sampai tak sah sembelihan tu, tapi dia punya adab ni tak tepat, dan kita viral pula, nampaklah kita mungkin tak menghalusi ilmu tentang sembelihan ni. Apa maaf, hingga kita bertemu lagi. Wabihi wallahu alam.